Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus. 主所爱的弟兄姐妹们，早上好！ Puji Tuhan pagi hari ini, siang atau sore pada saat Bapak Ibu beribadah kita semua dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. 感谢神，无论你在早上、中午或者晚上，收看本堂的网上聚会，神与我们同在。 Mari bersama-sama kita berdoa. 我们一起来祷告。 Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. 神啊，你的名在我们的生活上是应当称颂的。 Terima kasih atas kebaikan yang Tuhan limpahkan kepada kami. 感谢神，你在我们的生活上行了极大的美事。 Kami dapat beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. 我们在此有敬拜赞美你的名。 Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. 神啊，我们现在要聆听你自己的话。 Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkan dan setiap telinga kami yang mendengarkan. 就是帮助讲道的、翻译的和听到的都蒙你高莫。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名求祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, merupakan sukacita yang tidak terkatakan pada saat minggu terakhir ini kita masih boleh ada dalam pemeliharaan Tuhan. 弟兄姐妹们，今天早上我们还是能够在神的殿中，是极大的快乐。 Dan kiranya di minggu terakhir ini kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita benar-benar bisa memanfaatkan dengan baik untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. 在2020年的最后一个礼拜，求神帮助我们仍然掌握这个机会，好好的听神的话。 Sehingga kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan atas setiap kita yang ada dalam ibadah pagi hari ini. 让我们能够抓住神对我们每一个人说的话。 Kita telah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, tetapi biarlah ketika hari itu berlalu tetap ada satu pesan khusus bagi setiap kita orang percaya. 我们已经庆祝主耶稣的诞生，但是让每一个人都得到从神那里，对每一个人亲自说话。 Untuk turut ambil bagian memberitakan kelahiran Sang Raja dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. 让我们也是参与在把这福音传到每一个人在我们四周围。 Berita sukacita yang besar akan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja kalau setiap kita orang percaya tidak ambil bagian di dalamnya, Bapak Ibu. 大喜的信息成为一个普通的信息，如果我们不参与在里面。 Oleh karena itu, pagi hari ini dengan satu tema memberitakan Sang Raja. 所以今天早上我们的主题是宣讲君王。 Kita akan belajar bersama-sama dengan membaca satu perikop yang ada dalam Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 20. 我们一起来打开圣经，今天的经文是从路加福音2章8到20节。 Nanti pada ayat 8 sampai 14 akan dibacakan dengan bahasa Mandarin dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia. 8 Silakan. 到14节是用中文读，请听。在伯利恒之野地里，有牧羊的人，夜间安着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩抱着布窝在马槽里，那就是记号了。”忽然有一大堆天兵同那天使赞美神，说：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。” Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian jauh firman Tuhan. 读经到这里为止。 Bapak Ibu, sebelum lebih jauh saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan video berikut 当 ini. 我们听到之前，让我们一起来看视频。 Men, kali ini gua ada di daerah Pejagalan, tepatnya di Jalan Arwana 3. Kita mau makan bener-bener street food banget, mie, nasi goreng, ya kayak tek-tek itu, tapi dia masih pakai kayu bakar, coy. Dan yang dagang juga bahasa halusnya udah berumur. Udah nggak muda lagi. Udah, oh kaget deket banget lu. Gue juga kaget. Udah nggak muda lagi, tapi masih semangat buat dagang. Tuh tempatnya tuh, kita samperin aja ya. Let's go, men. Nah, nih kita mau makan tuh. Ini kalau kalian mau nyari tempat ini, Google Map aja langsung ketemu ya. Let's go, men. Halo Pak. Pedes coy, kena asap coy. Pak, ini mie asep ya? Asep. Oh asep. Oh, asep. Ini ada tulisannya tuh. Gue pikir mie asep. Asep. Pantasnya banyak asep ya. Gue pikir namanya Pak Asep kan. Nih, lihat nih. Harum, masak pakai kayu bakar tradisional sejak tahun 1920 coy. Lu belum lahir semua pasti. Pak, beneran nih dari tahun 1920 Pak? Paling 60-an lah. Oh 60-an? Ya itu mah orang yang ngungkit aja. Itu orang berarti ini salah dong Pak? Salah. Lakon ditempel Pak? Hah? Kok ditempel? Ya udah ditempelnya udah tanggung. Gitu. Oh ya tanggung ya? Ya udahlah. Padahal mah dari 60-an ya Pak? 50-an. Oh dari 50-an? Dari uang duit gobangan jualannya. Dari uang duit gobanan? Gobangan. Gobangan apa tuh? Duit bolong. Duit bolong? Peteran. Oh gila coy. Dari yang masih logamnya bolong di tengah Iya, Pak? iya. Bapaknya tapi yang dia Bapaknya Bapak? Bapak. Ini baru nerusin dari punya Bapak? Oh dari dulu dagang di sini Pak? Di dulu mah keliling sama orang tua. Dari 60-an lah keliling. Keliling terus, Iya. tapi sekitar sini? Enggak, jagalan. Pejagalan? Oh ini kan Pejagalan ya? Sekarang di sini ya? Iya. ini dari 98. Dari 98 di sini terus? Jadi orang kalau mau makan ke sini ya? Iya. Oh, Kalau di sini berarti Yusuf di sekolahan Yusuf. sekolah apa? Yusuf. Yusuf? Oh, deket sini ya? Yusuf. Oh, men ini udah jadi mie gorengnya. Oh ya by the way ini kan ada B2, ada Bagong nih. Jadi buat kalian yang mau skip videonya boleh, yang mau terus nonton juga nggak apa-apa. Kita coba ya. Makan cuy. Kalau udah perbabian tuh emang. Mie-nya tuh gue demen. Mie-nya tuh padat, mie kuningnya ini. Dan gue seneng komposisi bumbunya itu loh. Waduh. Nah ini ada daging babinya nih. Dibikin ini model-model kayak daging potong yang dipancit. Mirip kayak gitu. Cuma kalau daging babi dia kan jadi lebih ini, lebih empuk dan taste-nya tuh pasti beda. Maksudnya ini tipikal masakan manis tapi nggak bikin enek, mantep, nikmat makanannya. Kasih ya Bu ya, pokoknya Iya, terima kasih. semoga makin ramai ya Pak ya. Iya, Ya, terima ini kasih, pokoknya kalau yang mau makan kesini cari aja Google, namanya itu tuh Bihun mie kueteo nasi goreng kayu bakar tuh di sini. Bapak Ibu, semoga setelah ini Bapak Ibu tetap bisa fokus terhadap pemberitaan firman Tuhan ya. 弟兄姐妹们，希望看了这个视频，你们还是能够有集中听神的话。 Tadi bisa kita saksikan bersama-sama bagaimana seorang YouTuber mengunggah salah satu seorang pedagang bakmi asap. 刚才我们就看到一个YouTuber，他把这个木材炒面这视频放在网络里面。
bagaimana sang YouTuber menceritakan cara masaknya, teksturnya, kelezatannya, kenikmatannya. 刚才他就解释一下这个面是怎么弄的，它的成分呐、它的做法啦等等。 Dengan kata lain, sang YouTuber ini memiliki pengalaman pribadi tentang bakmi asap yang dia nikmati. 换言之，这个人他对这个木材炒面有很深刻的经验。 Pentingnya satu pengalaman Bapak Ibu. 这个经验是非常重要。 Seperti halnya bakmi asap tadi sebelum diunggah oleh salah seorang YouTuber. 就好像刚才木材炒面被一个 YouTuber 放在网络里面， Bakmi asap tersebut tidak terlalu ramai. 他这个卖面的人不会那么热闹。 Tetapi ketika sang YouTuber ini menikmati dan mempromosikannya secara langsung ataupun tidak langsung, 可是当他把这个面宣传之后呢， maka seketika pembeli datang berbondong-bondong bahkan sampai mengantre Bapak Ibu. 所以当他宣传之后，很多人就排队要买要尝试这个炒面。 Saya bahkan sempat menyaksikan secara langsung antrean itu sampai hampir di depan pastori Bapak Ibu. 我甚至亲眼目睹这个人排队到牧师楼的前面。 Bahkan kalau mereka mengantrenya tidak duduk di warung sekitar, bisa jadi antrenya sampai di pos satpam Bapak Ibu. 如果他们不是坐着，他们的排队可能会到警卫 sebelah mana satpamnya？ Satpam yang sebelah sana. 哦，就是排队到在那边的警卫。 Pengalaman sang YouTuber makan bakmi asap ini tersebar sehingga banyak orang datang. 这个木材炒面的消息被传遍很多地方，就引起很多人来。 Mencoba untuk membeli, 他们要来就尝尝。 walaupun sekarang kondisinya sudah tidak terlalu ramai lagi Bapak Ibu. 虽然今天他们的生意不比那个时段热闹。 Ini artinya adalah ketika seseorang mengalami sesuatu yang begitu menyenangkan, 这表明说，当一个人经历一个很喜悦的时候， dan memberikan kesan yang mendalam dalam kehidupan seseorang, 对他来讲有一个很深刻的感觉。 maka orang tersebut juga rindu memberitakannya kepada orang lain. 所以这个人是有很渴慕的心，把这个消息就再传给人家。 Dan hal inilah yang dialami oleh para gembala di Padang ketika mereka mengalami satu pengalaman supranatural. 这就是当时在野地里的牧羊人所经历的超自然的经验。 Di mana mereka berjumpa dengan malaikat. 他们跟天使相遇。 Bagaimana pengalaman yang dialami oleh para gembala ini sehingga mereka bisa memberitakan sang raja kepada orang lain? 那这些牧羊人所经历的是什么呢？所以他们要把这个消息传给别人呢？ Dan kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini. 今天早上我们有一起来学习。 Timbul satu pertanyaan yang cukup besar, yaitu mengapa para gembala diberi kehormatan khusus untuk berjumpa dengan malaikat? 那我们现在引起了疑问：牧羊人为什么有这么好的地位呢？有这么好的尊严呢？这个消息第一次的消息传给他们， Sehingga Allah berkenan mengutus malaikatnya untuk menjumpai para gembala ini. 神就愿意把这个消息第一次传给这牧羊人。 Padahal secara status sosial para gembala ini adalah sekelompok orang yang dipandang rendah oleh masyarakat Yahudi Israel. 其实，在社会地位里，牧羊的人的地位是非常低的。 Bahkan kalau kita baca secara sejarah tradisi dikatakan bahwa 如果我们读到犹太人的传统历史， dalam buku atau kitab Talmud 在犹太人的历史书中， dan dalam bagian aspek hukum
在法律方面， para gembala tidak bisa memberikan kesaksian di pengadilan. 在法律方面，他们被定为他们不能够在法庭做证人。 Dalam hal ini dapat kita katakan bahwa para gembala ini adalah sekelompok orang yang tidak dipercaya di masyarakat. 我们就可以说，牧羊的人是在社会里不可信的人。 Bapak Ibu, Talmud ini merupakan satu buku yang bisa dikatakan undang-undang orang Yahudi. 这本书是可以说是犹太人的宪法， yang disusun oleh para nabi, 那就是先知们所编出来的， yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, tata cara, kebiasaan, 就是有关犹太人的习惯，就是风俗等等， dalam seluruh aspek kehidupan mereka. 就是在犹太人的整个生活里。 Dan secara agama pun para gembala ini sangat dipandang rendah, Bapak Ibu. 在宗教方面，他们也视为他们就被视为很低层的人。 Mereka orang-orang Yahudi ini berpendapat bahwa para gembala ini bekerja keras begitu luar biasa. 犹太人就认为他们牧羊的人是很刻苦耐劳的人，是工作很辛苦的。 Dan sebagai gembala upahan, 是成为牧羊人雇工的牧羊人， yang terkadang mengabaikan hari Sabat. 有时候他们就为了工作而忽略了安息日， Dan yang tidak bisa mempraktekkan ritual dan upacara agama Yahudi. 他们没有办法来实行犹太教的一些礼仪。 Oleh karena itu secara tradisi gembala sebagai seorang yang dianggap sebagai kelompok yang direndahkan. 所以在传统里面，牧羊人他们就不看重这些牧羊的人， Bahkan dianggap sebagai seorang pendosa dari orang-orang yang berdosa. 甚至有人被视他们为有罪，就是犯罪追悔。 Karena sejarah tradisi juga mengatakan mereka orang yang kerap kali dicurigai mencuri domba atau binatang ternak kawanan temannya. 因为有些故事说他们被怀疑偷别人的羊。 Bila ada salah satu ternak yang mereka gembalakan mati, 如果他们所牧羊的人有一只或两只死掉的话， mencuri untuk menggantikan yang mati. 他们就他们就偷别的羊来赔偿死去的羊。 Para gembala berjumpa dengan malaikat dan mereka menjadi takut. 当牧羊的人遇见天使的时候，他们就甚惧怕。 Mengapa mereka takut? 为什么他们惧怕呢？ Dalam pemahaman orang Yahudi, yaitu orang-orang Israel, 在犹太人的传统习俗， ketika seseorang mengalami pengalaman supranatural, yaitu berjumpa dengan malaikat, 当一个人经历一个超自然的时候，那就是跟天使相遇的时候， atau berjumpa dengan Tuhan 或者跟主相遇的时候， dalam bentuk yang dinamakan teofani, 就是跟神与肉体跟人相遇的时候， mereka akan mengalami kematian. 他们会经历死亡。 Ini yang membuat para gembala takut ketika berjumpa dengan malaikat. 这就是为什么牧羊的人当遇见天使的时候，他们就会感觉到很惧怕。 Karena para gembala ini tahu bahwa dia adalah manusia berdosa. 因为牧羊的人知道他们是罪人， Dan malaikat atau Tuhan adalah pribadi yang maha kudus. 天使是圣洁的。 Jadi mereka berpikir bahwa saya tidak mungkin berjumpa dengan malaikat. 所以他们就认为我不可能会跟天使相遇。 Apalagi kondisi para gembala saat itu sangat direndahkan dan dianggap sebagai orang berdosa. 更何况当时的牧羊人被视为很低层，是罪人。 Sehingga wajar saja kalau para gembala itu merasa ketakutan yang luar biasa. 所以很自然，当他们跟天使相遇的时候，他们感觉到甚惧怕。 Tetapi kalau kita baca dalam ayat tadi apa yang malaikat katakan Bapak Ibu, 所以
如果我们看到刚才天使对他们所说的话是什么呢？ Ya, malaikat berkata, "Jangan takut." 天使对他们说：“不要惧怕。 Bahwa ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. ”他说：“要给你们报大喜的信息， Yang berarti kesukaan besar yang akan mereka terima juga. 是大喜的信息，关乎万民的。这表示他们也是包括在里面。 Di mana akan ada sang juru selamat, sang raja yang akan menyelamatkan hidup manusia. 意思说，有一个救主要救他们从最终救出来。 Dan setelah malaikat memberikan tanda-tanda pada bayi yang baru lahir itu, 当天使给牧羊人婴孩的记号之后呢， yaitu bayi Yesus yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan, 那就是一个婴孩包着布窝在马槽里。 dan setelah sejumlah besar malaikat menampakkan diri dan bernyanyi, 当一大堆天兵同天使赞美神的时候， lalu meninggalkan para gembala, 后来就离开牧羊的人， dan saat itu pun para gembala pergi ke tempat yang dikatakan malaikat. 牧羊的人就马上去见这个婴孩。 Mereka merasakan sukacita yang begitu besar ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus. 当他们遇见婴孩耶稣的时候，他们就感觉到大大的喜乐。 Di mana mereka melihat secara langsung sang Raja Damai telah lahir. 他们就亲眼目睹刚生下来的君王， yang menyelamatkan hidup manusia. 就是要救赎人类。 Dan dalam perjumpaan ini Bapak Ibu, mereka sebagai orang-orang yang mendapat hak istimewanya. 他们得到一个优先首先目睹婴孩的降生。 Yang tadinya mereka dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya karena dianggap sebagai orang berdosa dan orang yang rendah. 之前他们被四周的人视为很低层的人，视为罪人。 Tetapi sekarang para gembala ini memiliki pengharapan hidup diselamatkan dan memiliki nilai hidup yang luar biasa di hadapan Tuhan. 但是现在他们被视为一个有希望的人，有得到盼望的人。 Karena mereka tahu hidupnya telah diselamatkan oleh sang raja yang telah lahir. 因为他们知道他们的生命被刚新生下来的君王得救赎。 Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang takut atau ketakutan yang dirasakan oleh para gembala saat itu, 弟兄姐妹们，当我们谈到牧羊的人，当时感觉到惧怕的感觉， ini juga mewakili rasa takut yang dimiliki oleh semua orang yang ada di muka bumi. 这也是代表世界全人类的感觉。 Dan ketakutan itu sebenarnya dialami oleh ketika manusia jatuh ke dalam dosa. 这个惧怕呢，就是当一个人陷入最终， Maka mereka bersembunyi ketika Allah datang mencari. 就是当神下来寻找他们的时候，他们就躲避神。 Ketika Allah berjalan di taman memanggil mereka, mereka bersembunyi, Bapak Ibu. 当神在伊甸园行走的时候，这个人就躲避，就躲藏。 Awalnya Adam dan Hawa tidak pernah merasa takut untuk berjumpa dengan Allah. 之前亚当和夏娃跟神遇见的时候，不会感觉到惧怕。 Mereka memiliki persekutuan yang indah bersama Tuhan. 他们跟神有很美好的团契。 Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, 但是当他们犯罪之后， mereka menyadari bahwa dosa menyebabkan mereka takut untuk berjumpa dengan Allah. 他们就知道，他们犯罪就跟神见面的时候，就会感觉到惧怕。 Dosa menyebabkan manusia takut untuk menerima hukuman. 罪使人类很惧怕接受刑罚。 Hal ini bisa kita baca dalam Kejadian 3 ya Bapak Ibu. 这个故事我们可以从旧约创世纪第3章得到很完全的消息。 Dan pada Kejadian 3 ayat 21 dikatakan, 在创世纪3章21那里说到，
diceritakan maksud saya ya, Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang. 神就用这个动物的皮， Membuat pakaian dari kulit binatang 神就把皮子做衣服给他们穿， untuk dikenakan kepada manusia 就是让人穿上， supaya mereka tidak telanjang 让他们不会赤身露体， akibat dosa. 就是因为罪的原因。 Dan pakaian dari kulit binatang ini melambangkan Kristus yang akan menghapus dosa mereka. 这个动物的皮是代表主耶稣要拯救人从罪中救赎出来。 Tetapi pakaian ini hanya bisa menutupin ketelanjangan atau dosa mereka. 这个动物的皮只能遮盖他们的身体，就是赤身露体的身体。 Tetapi darah binatang yang disembelih untuk diambil kulitnya yang melambangkan darah Yesuslah yang menebus dosa manusia. 但是被宰下的动物，这个血流出来，就是代表象征主耶稣死在十字架上，为了救赎我们。 Bapak Ibu, inilah takut yang saya tarik dari kisah Adam dan Hawa. 这就是惧怕从亚当夏娃的故事所拉出来的意思。 Dalam kehidupan manusia, manusia sering mengalami ketakutan. 在人的生活中，人常常会感觉到惧怕， Khususnya ketika mereka berpikir tentang kehidupan setelah kematian. 特别是如果他们想起死后的情形怎样。 Karena manusia menyadari betapa berdosanya saya sebagai manusia. 因为人知道成为人，他们是有罪， Karena itu banyak agama-agama. 所以世界上有很多宗教， Dan agama-agama ini yang membuat ketenangan dalam hati manusia dalam menghadapi kematian. 所以世界上有很多宗教使他们面临死亡的时候就感觉到很安宁。 Tetapi sebenarnya manusia akan terus mengalami ketakutan khususnya ketika mereka melihat dosa mereka. 如果是人一直想到自己的罪，他们就会一直感觉到惧怕。 Mengapa? 为什么呢？ Karena manusia ini tidak melihat adanya satu jaminan yang pasti akan keselamatan 因为人没有看见一个有拯救的肯定， akan pengampunan yang dari Tuhan. 就是从神那里得到的赦免。 Nah, inilah yang akan kita lihat bahwa Yesus Kristus 这就是我们要看在主耶稣基督里面， tahu bahwa ini merupakan satu kebutuhan yang mendasar atas kehidupan setiap manusia, 就是这是人最基本的需要， yaitu mereka mendapat pengampunan. 他们就得到赦免。 Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姊妹， pengalaman dari gembala ini bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus 当牧羊人的经验跟主相遇的时候， di mana mereka memiliki pengharapan akan pengampunan 他们得到盼望，得到赦免， dan mengangkat hak hidup mereka sebagai seorang yang berharga. 他们的生活就被提拔起来，成为珍贵。 Inilah yang pada akhirnya membuat mereka sangat bersuka cita. 这是为什么后来他们就感觉到很大的喜乐， Sehingga mereka pun memberitakannya kepada orang lain. 所以他们就把他们的快乐再传给人家。 Sukacita yang dialami mereka tahu bahwa Allah telah memberikan pengampunan melalui putranya Yesus Kristus. 他们感觉到的喜乐，是因为神借着他的儿子赐给他们的喜乐、赦免。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姊妹， Tuhan rindu setiap orang tanpa terkecuali siapa kita 神渴慕我们每一个人， mendengar berita kelahiran Sang Raja. 当听到君王诞生的时候， Allah tidak peduli keberadaan manusia, 神不管我们神不管我们的处境， atau keadaan manusia dengan latar belakang apapun,
神不管我们有什么背景， apakah mereka kaya miskin, 不管他们是贫穷或者富有， berpendidikan atau tidak berpendidikan, 他们是受教育或者不受教育， besar kecil tua muda, 就是老幼大小 dan lain-lainnya, 等等。 Allah rindu setiap orang mendengar kabar sukacita. 神渴慕每一个人有听这个大喜的信息， Berita lahirnya Sang Raja, 这是君王的诞生。 Allah yang membebaskan dan menyelamatkan. 神要把我们从罪中释放出来，拯救我们。 Karena itu, 所以 mari kabarkan berita tentang Sang Raja ini. 我们要快快把君王的诞生，快快把这个消息传开， Berita sukacita besar. 这个大喜的信息。 Bahkan hari ini di sekolah minggu kelas besar juga diajar untuk memberitakan kabar sukacita besar. 甚至今天我们主日学的故事也是关于大喜的信息。 Kabar sukacita besar adalah kabar yang dari Allah langsung melalui malaikat. 这个大喜的信息是从上帝亲自经过天使， Dan memiliki dampak yang luar biasa bagi dunia. 就是有很大的范围、很大的影响，对世界有很大的影响。 Mari Bapak Ibu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, 弟兄姐妹们，我们成为被救赎的人们， kita turut ambil bagian untuk memberitakan Sang Raja 我们参与在里面，把君王的诞生传开， kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum percaya Tuhan. 就是对我们四周围还没有信主的人传给他们。 Apakah mereka salah satu keluarga kita, 他们是否是我们家庭成员之一， sahabat ataupun teman kita? 我们的朋友们？ Ayo Bapak Ibu kita ambil bagian untuk memviralkan bahwa Yesus Sang Raja telah lahir. 我们快快参与在里面，把这个消息快快的传播出去。 Kalau saja di luar sana banyak orang yang dengan sukarela, dengan sukacita, 如 di luar sana banyak orang yang sukarela dan sukacita, 如果他们在外面有很多自愿的、很高兴的， untuk memviralkan hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan keselamatan, 自愿的、很高兴的，把那些没有跟救赎的没有和救赎有关的消息传开的话， seperti halnya bakmi asap tadi. 就好像刚才我们木材炒面的消息。 Dan bagaimana setelah netizen mengetahui bakmi asap ini dan mereka juga datang ambil bagian membeli dan menikmatinya. 当网友看到这个消息的时候，他们来了，他们尝了之后， Mari Bapak Ibu kita ambil bagian untuk memviralkan kelahiran Yesus Kristus. 弟兄姐妹们，我们快快把主耶稣的诞生快快传开。 Kita manfaatkan yang kata orang the power of social media. 我们就使用社会媒体的大能力， Kita isi konten-konten kita dengan hal-hal yang baik, salah satu dan yang utama adalah memberitakan Sang Raja telah lahir. 我们就把我们个人的社交媒体的信息，灌输有关主耶稣的诞生。 Bapak Ibu, kelahiran Yesus Kristus telah kita peringati, 弟兄姐妹们，主耶稣的诞生我们已经庆祝了， tetapi biarlah sukacita ini setiap hari, setiap saat, setiap waktu terus kita rasakan. 但是主耶稣带给我们的平安，每时每刻都经历 Dan kita pun senantiasa tergerak untuk membagi sukacita ini kepada orang-orang yang ada di sekitar 我 kita. 们也是受感动，把这个信息就传开给四周人。 Sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus juga akan kita rasakan bersama-sama. 主耶稣诞生的信息，我们也要一起的享受。 Dalam ibadah di gereja kita di tutup tahun dan di tahun baru nanti. 就是在我们年终和新年的崇拜， Di malam tahun baru kita bisa beribadah untuk tetap merasakan sukacita besar Saya- kelahiran Yesus Kristus.
在2020年12月31号年终崇拜会和2021年1月1号的新年崇拜，我们也能够一起来享受神的喜乐。 pada pukul 6:30 malam. 年终是6点30分开始， Dan ibadah awal tahun pada jam 8. 而我们新年的1月1号是早上8点开始。 Mari Bapak Ibu, kesempatan ini kita manfaatkan dengan baik sehingga sukacita Natal kita tetap bisa rasakan di 弟兄 acara-acara 姐妹们， ibadah. 让我们一起来好好的利用这个信息来参与我们年终和新年的崇拜。 Di akhir pemberitaan firman Tuhan ini saya katakan beritakan Sang Raja. 在我最后的讲道，我再次重复一下，要宣讲君王。 Amin buat firman Tuhan. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. 神啊，感谢你刚才对我们每个人说话。 Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. 但愿圣灵帮助我们成为行道的人。 Kami tidak menyimpan sukacita itu sendiri dalam kehidupan kami, 我们不会把这个好消息只保存给我们自己， tetapi Tuhan menolong kami untuk kami tergerak untuk memberitakannya kepada orang lain. 而是神帮助我们、感动我们，把这个好消息传给多人。 Berkati seluruh jemaatmu yang telah mendengarkan firman Tuhan. 就是赐福每一个听到的人， Berkati kami juga yang telah menyampaikan dan menerjemahkannya. 就是赐福讲道的、翻译的。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名求祷告， Amin. 阿门。